Saya share dulu data daripada Britain. Yang penting adalah pentingnya booster. Untuk mengetahui saudara, dah beberapa hari dah saya beritahu mengenai mereka yang menerima 2 dos kini diklasifikasikan dengan panggilan prima, iaitu telah mendapat 2 dos utama. Tetapi mereka yang mendapat 2 dos utama yang melepasi tempoh 6 bulan mengikut ukuran antarabangsa sudah dianggap sebagai prima, iaitu bukan golongan terkini, kerana terkini adalah dipanggil booster. Rekod di England mengatakan bahawa walaupun data sebelum ini menyebut Omicron adalah jangkitan yang pantas tetapi mempunyai kesan yang sangat kecil, iaitu less. Kesannya adalah mild, tidak severe. Tetapi data baru daripada United Kingdom mengatakan ICU mereka dipenuhi oleh orang yang dijangkiti Omicron dan dijangkiti Delta tetapi tidak di booster. Berarti tuan-tuan, mereka yang ada di Malaysia yang di mana jangkaan booster sepatutnya telah mencapai 10 juta lebih sekarang apabila booster dah dibuka 2 bulan lebih. Tapi kita belum lagi mencapai 6 juta. Setakat 2 hari lalu kita mencapai 5.7 juta. Jadi kalau saudara melihat angka jangkitan dan data baru yang datang daripada lapangan, tiada jaminan bahawa Omicron tidak akan menyebabkan jangkitan kritikal, kerana United Kingdom selepas 3 minggu dilanda gelombang Omicron mengesahkan bahawa ward ICU mereka kini dipenuhi oleh pesakit yang telah ada 2 dos, iaitu prima, tetapi tidak di booster selepas 6 bulan menerima suntikan lekap 2 dos. Jadi sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan bahawa di Malaysia booster sudah dibuka. Bagi 3.2 juta orang yang berada dalam komorbiditi, sila dapatkan suntikan. Dan bagi 6 juta warga emas yang belum lagi mendapatkan suntikan booster pergi. Kerana daripada keseluruhan ni kita baru ada kurang 6 juta orang yang di booster. Kita harap pada penghujung Januari kita boleh mencapai sekurang-kurangnya 50%, iaitu separuh daripada 26 juta rakyat Malaysia yang lengkap dah dos prima, iaitu 2 dos, kini boleh digelar sebagai community booster yang telah melengkapkan dos ketiga. Kerana fakta lapangan yang datang daripada United Kingdom telah membuktikan Omicron, walaupun pada awalnya adalah varian yang memberi jangkitan ringan, tetapi telah ada golongan yang telah pun terpaksa dimasukkan ke ICU. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam stream saya semalam, saya menyebut kata selepas minggu pertama, Amerika mungkin mencapai 0.5 juta kes sehari. Tetapi hari ini, tengok data hari ini adalah data yang dikeluarkan oleh media berdasarkan update kira-kira 4 jam yang lalu adalah 440,000. Tetapi sebelum live ni, pukul 3.45, saya melihat data yang dikeluarkan oleh Global Coronavirus Update. Itu data yang digunakan pakai oleh WHO selain daripada Anthony John Hopkins punya data. Amerika setakat ini adalah 480,000 kes dalam tempoh 24 jam. Berarti Amerika telah mencapai 0.5 juta jangkitan dalam tempoh 24 jam. Berarti berlaku peningkatan 100%. Ini membuktikan bahawa kajian lapangan di Amerika mengatakan bahawa varian Omicron mampu mempunyai kekuatan jangkitan purata. Satu orang yang dijangkiti Omicron mampu menjangkitkan kepada 10 orang yang lain. Data Amerika hampir boleh dipercayai kerana kesnya meledak pada laporan saya yang awal dulu adalah 126,000 kes. Seminggu yang lalu saya melaporkan 184,000 kes. Kemudian saya melaporkan 288,000 kes. Hari ini adalah 480,000 kes. Menjadikan Amerika berada dalam keadaan yang sangat panik. Data hari ini belum lagi disertai dengan data hospital. Sama semalam, setakat 284,000 kes yang melanda Amerika, 4 hospital di 4 negara besar telah mengumumkan mereka tiada lagi kapasiti untuk menerima pesakit. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini rekod tertinggi dalam sejarah 24 bulan COVID-19 melanda dunia. Apabila Amerika menerima 480,000 kes sehari hari ini, berarti dia adalah angka lebih 2 kali ganda daripada data yang mereka alami ketika Delta mengamuk. Daripada Ogos tahun 2020 hingga April 2021. Tuan-tuan akan lihat pula data yang baru. Kalaulah sebelum ini UK dianggap negara yang paling parah dengan 120,000 kes sehari. UK lebih awal menjadi negara yang diserang Omicron dengan 120,000 kes. Tetapi hari ini dipintas oleh dipintas oleh Perancis. Perancis mengumumkan mereka memiliki 187,000 kes sehari hari ini. Tetapi data yang saya lihat di Global Coronavirus Update adalah 207,000.
Berarti Perancis dan Amerika sahaja menyumbang 700,000 kes sehari hari ini. Belum lagi kita masuk kepada data yang datang daripada United Kingdom. Kerana data United Kingdom semalam adalah 127,000 kes, tetapi belum keluar lagi data hari ini. Jadi tuan-tuan, boleh kita sebut kata gelombang Omicron akan menyerang seluruh dunia. Walaupun Malaysia masih lagi menanti sampel 366 sampel yang dibawa ke Pusat Kajian Penyakit Berjangkit bagi melihat. Malaysia ni sampel je tuan-tuan. Sampel daripada jumlah jangkitan tu dikumpul, mana orang yang dianggap ada ciri-ciri Omicron, maka doktor mengambil sampelnya dihantar kepada makmal. Jadi bukan semua kes positif di Malaysia disampelkan di makmal. Jadi kita tunggu 366 tu berapa yang akan disahkan oleh jujukan Genome sebagai kes positif varian Omicron. Untuk pengetahuan anda, India kini telah menjadi kembali pusat jangkitan kerana India mengesahkan bahawa mereka menerima 13,000 kes lebih sehari. Angka dia mula naik. Dengan 1,000 kes, hampir 1,000 kes disahkan di seluruh India sebagai kes Omicron. Itu pun India macam Malaysia. Berarti dia ada 13,000 sampel kes, tak semua boleh dibuat ujian. Dia positif Omicron, dia positif Delta, dia positif Alpha ataupun dia positif Beta atau Lambda. Kerana India juga sistem kesihatan yang masih lagi bertaraf seperti Malaysia, iaitu sistem kesihatan negara kelas ketiga. Berarti sampel PCR yang dilakukan hanya boleh memberi gambaran positif dan negatif, tetapi positifnya tak boleh classify. Ia jatuh di bawah varian apa. Tapi Amerika mempunyai fakta yang lebih jelas. Di mana Amerika mengesahkan 70% daripada keseluruhan jangkitan yang berlaku di Amerika disebabkan oleh varian Omicron. Tuan-tuan, ini tsunami. Kalau tuan-tuan ukur, paling buruk yang dulu tu, dan ini adalah yang dahsyat. Di mana kadar jangkitannya menjadi luar biasa, di mana apa yang dialami oleh Amerika dan apa yang dialami oleh Perancis telah memecahkan rekod jangkitan tertinggi di negara masing-masing. Amerika telah mencapai jangkitan yang sangat luar biasa, yang tak pernah berlaku. Kalau kita campur tuan-tuan, di Amerika saja, keseluruhan Asia pun tak capai suku daripada keseluruhan jangkitan yang ada di Amerika. Tapi oleh kerana New Delhi telah mengesahkan mereka menerima daripada hampir 1,000 kes di India, 300 lebih adalah kes di New Delhi. Maka oleh kerana pakar kesihatan India tahu bahawa mereka tak mampu membuat jujukan Genome kepada semua jangkitan di Delhi. Delhi telah mengambil langkah yang pertama. Semua pawagam ataupun pangawayang di Delhi ditutup mulai hari ini. Itu adalah langkah aktiviti sosial yang pertama dilakukan oleh India bagi memastikan mereka tidak kembali menjadi keadaannya tambah buruk. Kerana saudara tahu India adalah negara yang kedua tertinggi menerima jangkitan COVID-19, iaitu dengan 34 juta, hampir 35 juta, dengan 400,000 lebih kematian. Amerika menerima kes yang tertinggi, 52 juta. Saya rasa dia akan jump sangat laju tu kalau dengan purata sekarang 1 hari 1,5 juta, tuan-tuan. Berarti kalau purata ni kekal, saya rasa dia akan melonjak kerana data di Amerika belum lagi sampai data puncak. Kerana data ini dia meningkat tinggi akibat pergerakan orang mula pulang bercuti Christmas seminggu sebelum Christmas. Jadi mereka balik, mereka bergaul. Ini datanya. Tapi yang data yang betul-betul tentang Christmas Eve tu, sambutan Christmas di mana lebih banyak orang bergerak dan membuat saling kunjungan dan membuat interaksi sosial, hanya boleh kita lihat pada 1, 2 dan 3 Januari. Berarti data tahun baru. Sekiranya esok pada sambutan tahun baru, Amerika meraihkan tahun baru dengan tidak mengadakan sebarang SOP dan sekatan darurat. Berarti angka tersebut boleh menjerumuskan Amerika pada 1 juta kes sehari. 7 hari selepas tahun baru. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya berkongsi data dengan tuan-tuan adalah untuk memujuk tuan-tuan menyertai booster. Tuan-tuan, 98.8% penduduk dewasa di Malaysia ataupun bersamaan dengan 23 juta orang telah pun menyertai kempen suntikan prima ataupun 2 dos ni. Saya mohon kerjasama mereka yang dah ambil 2 dos tapi saudara berada dalam senarai yang perlu di-booster. Booster, tuan-tuan. Kerana satu bukanlah tentang kemewahan dunia, bukan tentang saudara akan mendapat green lane ataupun tidak. Tetapi pastikan saudara di-booster sebelum Omicron mula merebak. Kita tak boleh buat sebarang jangkauan, tuan-tuan. Kerana jangkaan kita berdasarkan fakta. Ketika Delta datang, kita boleh melihat kemunasabahannya kerana jarak daripada Asia Selatan ke Asia Tenggara tak jauh. Jadi Delta menyerang negara kita. Ketika kita melihat Alpha, made in United Kingdom, jaraknya jauh, tuan-tuan. Penerbangan 8 jam, saya tak tahu per kilometer berapa. Sampai ke Malaysia dan juga menjadi varian. Ketika Beta,
yang datang daripada Brazil, tuan-tuan, menyerang. Jaraknya berapa jauh, kita tak tahu. Tapi masih ada di Malaysia. Dan begitu juga dengan Omicron. Dan oleh kerana Omicron sekarang ini terdedah kerana 66% ataupun 2/3 daripada kes Omicron adalah jemaah dibawa pulang oleh jemaah yang menunaikan umrah. Berarti kita akan sentiasa menerima jemaah umrah pulang. Berarti oleh kerana Saudi juga telah menjadi persekitaran yang membawa jangkitan. Berarti kita tak tutup sekarang ni untuk umrah. Saya tak fikir kata kerajaan akan membuat keputusan dalam sehari dua ini sama ada kita nak menutup kembali perjalanan ke Arab Saudi. Berikutan kepulangan jemaah umrah menjadi penyumbang kepada 66% daripada keseluruhan kes yang telah pun dikaji. Iaitu di mana sampel yang kedua, di mana 49 kes yang disahkan positif Omicron daripada lebih 100 sampel yang dikaji. Daripada 49 tu, 30 adalah mereka yang dikesan membawa Omicron setelah pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Berarti Omicron akan melanda dunia dalam sekelip mata, tuan-tuan. Saya boleh bagi tahu bahawa Greece menerima 27,000 angka jangkitan. Tapi kita lihat keadaan Perancis dan Amerika ni, tuan-tuan, sangat cepat. Sebab tu semalam saya tak heran kalau admin bagi tahu saya kata ada orang daripada Perancis menonton. Berarti orang Malaysia yang tinggal di Perancis menonton masuk dalam data Facebook kita. Dan saya fikir hari ini beliau juga berada dalam keadaan yang sangat terkejut. Kerana Perancis dalam tempoh 24 jam. Kerana kalau ikut tuan-tuan Perancis datang sangat silent. UK yang sepatutnya mencanak tinggi. Perancis dan UK mempunyai kadar pemvaksinan yang hampir sama, 70%, 70%. Begitu juga dengan England, 70%. Itali yang menerima kadar yang lebih tinggi, di mana 75% daripada keseluruhan penduduk rakyat Itali telah pun divaksin. Tapi peningkatan di Itali hanyalah daripada 55,000 kemarin kepada 88,000 semalam. Latest Itali meningkat hanya 50%. Amerika meledak hampir 100%. Tetapi Perancis menjadi gambaran yang terburuk di Eropah. Dengan 207,000 kes sehari dalam tempoh 24 jam. Perancis memecah rekod sebagai negara yang mengalami gelombang paling dahsyat. Malah Itali telah mengisytiharkan mereka kini memasuki gelombang kelima jangkitan COVID-19 apabila Omicron menjadi wabak baru. Secara global, tuan-tuan, angka mereka yang dijangkiti COVID ni dah ada tu. Dekat situ saya rasa 284 juta kalau tengok gambar tu. Dan data kematian telah mencapai 5.4 juta lebih kes kematian. Kalau saudara lihat trend sekarang, di mana Amerika secara purata. Purata sebelum 488,000 ni, saya hanya boleh lihat puratanya pada pukul 1 pagi ni. Angka kematian. Sebelum ni pada purata 284,000 kes sehari. Amerika menerima 1,421 kematian harian. Itu jumlah kematian yang kini kembali kepada paras yang agak tinggi. Tetapi bernasib baik, tuan-tuan, kerana ketika Delta menyerang, negara-negara yang ada kena Delta ni belum lagi melancarkan pemvaksinan. Kerana negara-negara di dunia memulakan pemvaksinan yang paling awal dari United Kingdom, iaitu pada Disember 2020. Tetapi kebanyakan negara-negara lain memulakannya pada Januari dan Februari. Pemvaksinan. Malaysia juga memulakannya pada Februari 2021. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, terutama anda kalau yang muda menonton ni, pastikan ibu bapa anda yang telah di-booster. Terutama Sinovac. Untuk yang telah menerima 2 vaksin, Sinovac, pastikan ibu bapa anda menyertai booster. Pastikan, tuan-tuan, kerana gelombang ni pada bila-bila masa akan melanda Malaysia. Kerana sistem kita, tuan-tuan, kita kena terima hakikat. Kita tak boleh bergantung pada data jujukan genom. Kerana jujukan genom hanya menjalankan kurang daripada 1% daripada total angka jangkitan harian. Kerana makmal kita sikit. Kita ada 60 lebih makmal yang boleh menjalankan jujukan genom. Tapi kita hanya dua makmal saja. Satu di Kuala Lumpur dan satu di Unimas Sarawak. Yang boleh menjalankan jujukan genom itu untuk mengesahkan angka Omicron. Berarti di Malaysia, tuan-tuan, kita tak akan mendapat data lengkap Omicron per harian. Tapi kita boleh nampak walaupun increase angka jangkitan menurun, kita dah berada di paras sekitar 3,000, Alhamdulillah, berbanding ketika kita membuka negara ni pada 10 hari bulan Oktober yang lalu. Angka kita adalah 5 ke 6,000. Berarti kita ada penurunan hampir 40%. Tapi, tuan-tuan, apabila gelombang ini datang dan meledak, dia boleh mencetuskan kebangkitan yang luar biasa. Kerana trend Omicron, saudara tak boleh ukur seperti trend Delta, di mana peningkatannya perlahan-lahan. Kita ambil trend yang berlaku di Amerika, 126,000 saya laporkan. Kemudian naik kepada 184,000. Kemudian naik kepada 288,000. Dan hari ini naik kepada 480,000. 288,000 pergi 480,000 hari ini, tuan-tuan. Hanya memakan waktu 48 jam.
Berarti Amerika dah berada dalam keadaan yang sangat teruk. Tapi Amerika tak boleh mengisytiharkan darurat. Kenapa Amerika tak boleh mengisytiharkan darurat? Kerana ada dua kekangan utama. Darurat akan menyebabkan ekonomi Amerika yang saya sebut ni dalam tempoh seminggu ni, yang diperbincangkan di Amerika adalah kedudukan ekonominya yang mula bergoyang dengan teruk. Sekiranya Amerika melancarkan lockdown, kadar inflasinya akan meningkat menjadi lebih buruk. Kerana kadar inflasi Amerika pada bulan November adalah kadar inflasi yang tertinggi dalam tempoh 39 tahun. Berarti Amerika mengalami kadar kenaikan harga barang yang terburuk dalam tempoh 40 tahun. Berarti sekarang Amerika buat lockdown, tuan-tuan. Mereka akan mengalami dua masalah. Satu adalah kadar inflasi, yang kedua adalah kadar harga barang. Ini yang menjadikan kenapa Amerika berhati-hati. Walaupun capai 488,000, saya tak tengok lagi jadual yang menunjukkan bahawa Presiden Joe Biden akan mengadakan sidang akhbar tergempar mengenai tsunami Omicron. Tetapi semalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengadakan sidang akhbar mengesahkan bahawa dunia bukan lagi mengalami wabak, tetapi adalah perkataan yang dipakai adalah tsunami Omicron. Jadi untuk kita semua berhati-hati, kerana kalau kita terdedah, saya fikir macam ni, tuan-tuan, kerana bahayanya kita akan mendapat penghujung tengkujuh pada hujung bulan Mac. Dan dengan ledakan yang ada sekarang, katalah saya bagi tahu 13 kes bagi 3 minggu pertama. Bila saja Omicron dikenal pasti, 3 minggu bermula daripada 26 hari bulan November tu, bawa sampai 15 hari bulan Disember tahun 2021. Kita hanya ada 13 kes. Tapi 6 hari, bermula 14 sampai 21 tu, tuan-tuan, kita ada 49 kes. Kita dah boleh nampak dah peningkatan tu lebih daripada hampir 4 kali ganda. Kurang 3 kes untuk capai 52. Itu meningkat 400% dalam tempoh 7 hari terakhir. Berarti kalau angka 300 lebih, 360 lebih semalam YB Khairy kata, sampel jujukan genom yang sedang dikaji. Saya harap dikeluarkan cepat sebelum tahun baru. Saya pasti, tuan-tuan, kita akan mendapat lebih daripada 180 sampel Omicron. Berarti kita akan ada lebih separuh daripada kes-kes yang dicurigai sebagai VOC, variant of concern tu, akan disahkan sebagai Omicron. Kerana data ini menunjukkan bahawa data di trend di dunia sama. Kita punya negara jiran Singapura yang telah mencapai lebih 500 kes total. Walaupun data hariannya tidak perlu lagi negara-negara Asia belum mengeluarkan data harian, tapi mereka telah menunjukkan data bermula daripada 26 hari bulan November bila Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesahkan varian 51129 ini diberi nama Omicron. Singapura dalam tempoh sebulan daripada 26 hari bulan sampai sekarang dah 500 lebih kes. Mereka berjalan jujukan genom yang lebih mudah kerana satu adalah penduduk Singapura lebih kecil dan kedua Singapura mempunyai kemajuan teknologi yang lebih tinggi. Berarti mereka senang buat jujukan genom. Sampel kes yang disahkan tu mudah. Walaupun tidak semaju Amerika. Setiap kali sampel tu diuji positif, dia terus memberi pengesahan apakah jenis virus yang melanda. Sebab itu Amerika boleh menggazetkan 70% daripada jangkitan harian yang ada jangkitan Omicron. Ini update saya pada saudara, untuk saudara melihat semua. Dan tujuan update hari ini tak ada apa, tuan-tuan. Untuk memberitahu kepada tuan-tuan bahawa pastikan tuan-tuan mengambil booster. Booster dah jadi open card sekarang. Sertai booster, tuan-tuan. Bagi mereka yang... Saya tak perlu cakap tentang anti vaksin sebab di Malaysia hampir tiada. Kita mencapai 80% daripada penduduk Malaysia secara keseluruhan telah pun divaksin. 98.8% golongan dewasa ataupun 23 juta orang telah pun divaksin. Manakala kita capai 90% lebih daripada 3.2 juta remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun yang telah menyertai program ni. Secara totalnya kita capai 26 juta. Berarti Malaysia adalah negara yang terbaik kerana kita dah capai 80% daripada rakyat Malaysia yang disuntik. 20% saya ambil kira, tuan-tuan, sebab itu belum lagi angka yang diwajibkan. Kerana Malaysia belum lagi melancarkan seperti negara-negara lain. Singapura mencapai lebih 80%, 84%. Kerana mereka menghitung daripada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Kerana Singapura telah memulakan suntikan vaksin bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Berarti kadar pervaksinan di Malaysia antara yang terbaik di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kata berhati-hati kerana kita tak mungkin tunggu Februari. Kalau stream saya semalam, saya kata Malaysia akan mengisytiharkan gelombangnya pada Februari. Tapi saya fikir kita akan mengisytihar gelombang lebih awal. Mungkin pada mid-Januari kita akan kembali mengisytiharkan bahawa kita mengalami gelombang keempat. Dunia akan mula mengisytiharkan dunia mengalami gelombang ketiga. Perancis mengisytiharkan mereka mengalami gelombang kelima. Amerika tak pernah ada gelombang because they don't bother.
Mereka menganggap bahawa budaya one down two to go. Seorang mati, ada dua orang lagi nak hidup. Berarti daripada dulu Amerika tak pernah mengadakan lockdown, tak pernah adakan apa. Cuma sekarang sahaja kadar pemvaksinan di Amerika meningkat dengan tinggi. Pada hari-hari tertentu terdapat 1.09 juta orang rakyat Amerika mula mengejar untuk divaksin. Kadar pemvaksinan di Amerika masih lagi 61.7%, tapi tak boleh diperlekehkan kerana apabila Omicron melanda, terdapat 37 juta rakyat Amerika yang tidak divaksin. Jadi Amerika daripada 200 juta, dia naik 237 juta. Dengan kapasiti pemvaksinan mereka adalah 1.09 juta orang boleh divaksin selama sehari. Berarti tapi Amerika tak boleh gadget 2 dos vaksin kerana orang yang divaksin pada ketika Omicron melanda belum ambil dos kedua kerana dia kan ada tempoh 21 hari. Berarti pada penghujung bulan Januari barulah kita akan melihat Amerika akan mencapai hampir 70%. Kerana apa tuan-tuan? Apabila cuti Christmas di Amerika, tiada visual menunjukkan sebarang kerarian Christmas. Tapi di merata tempat, tuan-tuan, Amerika berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ambulan berada di kaki lima, di celah-celah kawasan perkampungan, pertempatan orang, di celah-celah bandar, apa semua. Orang berbaris di tepi jalan raya. Nasib baik Amerika sekarang musim adalah musim sejuk. Tiada panas matahari. Orang berbaris untuk mendapatkan vaksin. Berarti ketika Amerika melancarkan program vaksin yang lebih tersusun, ramai rakyatnya degil. Tetapi apabila data menunjukkan Omicron adalah sejenis lagi virus. Begini tuan-tuan, apabila April, angka suntikan mula menurun. Jadi orang Amerika menganggap, tak payah vaksin kerana endemik. Mereka telah menuju endemik. Tetapi apabila Omicron datang, dan kemudian di Amerika data disebarkan lebih pantas daripada kita, di mana fakta lebih disebarkan lebih pantas daripada kita, rakyat Amerika menyertainya. Tuan-tuan bayangkanlah 1.09 juta dos suntikan sehari. Saya tak fikir kata Amerika pernah mencapai harian yang begitu dahsyat dengan 1 juta orang lebih keluar untuk mendapatkan dos. Jadi ini memberi gambaran kepada kita. Dan saya beritahu pada UK, beritahu ini di ICU UK, orang prima, memang orang yang kena masuk 2 dos dah pun menjadi pesakit di ICU. Kerana mereka telah keluar daripada jadual prima. Sebab itu saya beritahu pada saudara kena ingat, dunia selepas ini akan mengamalkan istilah prima bagi mereka yang lengkap 2 dos. Dan prima tak lagi relevan kerana dunia akan mula melihat booster. Saya percaya tak lama lagi pun Kementerian Kesihatan Malaysia, MySejahtera akan mengupdate istilah booster. Di mana akan ada beberapa perubahan teknologi. Mark my word. Akan ada beberapa perubahan teknologi. Dan saya percaya juga selepas ini dalam tempoh yang terdekat, negara-negara maju yang telah menerima data seperti United Kingdom, Perancis, Eropah dan juga Amerika akan mengeluarkan istilah mereka yang tidak di-booster tidak akan dapat membuat perjalanan antarabangsa. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan bukan orang yang pergi ke mana-mana tempat. Dan tapi saya yakin Saudi juga akan mengamalkannya. Kerana Saudi sedar bahawa dia sekarang menjadi pusat Omicron. Oleh kerana Saudi adalah sebuah negara yang bergantung. Salah satu selain daripada ekonomi minyak adalah ekonomi pelancongan. Dan ekonomi pelancongan adalah ekonomi umrah dan haji. Sudah pastilah Saudi akan mula memperketatkan istilah premium. Istilah booster bagi membolehkan semua jemaah yang datang bukan saja ada 2 dos prima tetapi juga telah di-booster bagi membolehkan tahun ini musim haji tidak terjejas. Kerana Omicron yang datang ni tuan-tuan, kadar kekuatan dia kita boleh ambil, kalau gunakan kadar Eropah mereka mengatakan 5 ke 8 kali lebih kuat. Ini kadar yang diistilahkan oleh Eropah. Amerika mengisytiharkannya 10 kali lebih kuat. Tapi kedua-duanya betul. Kerana di Amerika 284,000, 24 jam naik 480,000. Kekuatannya 10 kali ganda. Sebab angka jangkitannya meningkat 100%. Manakala kalau kita ambil United Kingdom, dia naik daripada 100 ke 120,000. United Kingdom masih lagi menggazetkannya sebagai kekuatan 5 ke 8 kali. Di mana seorang yang ada Omicron boleh menjangkitkan minimum 5 orang. Maksimum 8 orang. Tuan-tuan, dia tetap lebih kuat. Kerana dulu Delta 1 kepada 4. Jadi berhati-hati kerana saya tak ada niat nak menakutkan tuan-tuan. Tetapi saya memberi gambaran fakta supaya saudara tahu bahawa booster adalah pelindung tambahan. Kerana fakta telah menunjukkan pencapaian vaksin moden setakat ini. Pakar-pakar vaksin dunia hanya mampu mencipta sejenis vaksin yang bertahan dalam tubuh kurang dari 6 bulan. Malah vaksin boleh menurun pada kadar 29% saja. Iaitu 29% kekuatan. Jadi data yang ada pada Omicron, kita tak boleh buat kesimpulan menyeluruh. Kerana
kemungkinan mereka, sekarang ni data England mengatakan yang masuk ke ICU adalah orang yang tidak memperoleh, yang dah ada 2 dos tapi tempoh 6 bulannya dah luput, tapi dia tak bagi booster. Itu yang ramai di ICU. Berarti dia tidak lagi menjadi mild. Potensinya sangat tinggi untuk pergi kepada severe, iaitu kes serius. Jangkitan itu berada pada tahap 3, 4 dan 5. Jadi itu tuan-tuan, saya saja pada tuan-tuan, kerana kita pun dah bukan lagi dalam level nak bercerita tentang rakyat Malaysia adalah anti vaksin, kerana 98.8% golongan dewasa di Malaysia pergi vaksin. Manakala 12 hingga 17 tahun tu 90% lebih remaja kita telah menyertai program pemvaksinan. Jadi tuan-tuan, kita dah tak berada dalam keadaan nak bertekak macam 6 bulan, setahun dulu. Vaksin adalah Illuminati, vaksin adalah agenda Yahudi. Kita berada sekarang ini adalah apa yang kita sebut sebagai willpower, kuasa kemahuan. Jadi jangan tunggu sampai gelombangnya masuk, tuan-tuan. Sebab kalau gelombangnya masuk, kita tak boleh 3 bulan untuk fikir kita ada masa. Kalau gelombangnya masuk, 3 hari je Malaysia akan berada dalam keadaan yang panik. 3 hari je, tuan-tuan. Kalau jujukan Genome Result yang report ni, menunjukkan angkanya tinggi, kemudian kita ada pergerakan yang sangat luar biasa pada hujung tahun ni, tahun baru. Kerana kajian pun tak ambil apa langkah-langkah yang boleh lagi kita katakan sebagai ekstrim. Kajian tak boleh ambil sebab data tidak menyokong langkah kerajaan untuk mengisytiharkan sebarang acara bentuk pada malam tahun baru, acara sosial, pawagam, apa semua. Kajian tak boleh ambil sebab kita belum ada data tu. Tetapi kalau sekali data tu langgar negara kita, tuan-tuan, kita akan bercakap tentang keupayaan. Angkanya mencapai 15,000 dalam tempoh 1 minggu. Tengok balik ucapan YB Khairi Jamaluddin. Kita bimbang kerana 12 ke 15,000 tu akan menjadi angka yang mudah untuk mencapai, untuk dicecah oleh negara kita dalam tempoh yang sangat pendek. Kerana kepantasan varian Omicron adalah varian yang telah pun berjaya mengatasi ataupun varian yang berjaya berdiplomasi dengan vaksin yang ada. Berarti booster akan kembali melemahkan varian daripada bertindak untuk sekurang-kurangnya. Bukan mengelak daripada kena, tuan-tuan. Akan kena kalau dia datang. Tapi akan meletakkan saudara pada gejala ringan 1 dan 2. Kerana kita tak mahu berlaku seperti data yang baru disahkan oleh United Kingdom. ICU mereka memang dipenuhi orang yang prima, iaitu lengkap 2 dos. Tetapi ramai yang telah melebihi tempoh 6 bulan. Tuan-tuan dan perempuan, saya rayu pada tuan-tuan dan perempuan. Kita dah berhenti dah nak bercakap tentang anti vaksin. Kerana tuan-tuan dan perempuan, seperti juga saya, kita mewakili 98.8% golongan dewasa di Malaysia. Kerana tak ada budak 12 dan 17 tahun yang menonton ni. Kita adalah 23 juta orang yang telah pun menyertai pemvaksinan. Dari jumlah tersebut, 5.7 juta orang telah pun di booster. Saya ambil 66 juta. Ada 20 juta orang lagi. Daripada 20 juta orang tu mungkin ada 3 atau 4 juta yang belum lagi capai 3 bulan. Jadi kita ada julat sekarang, tuan-tuan. Di mana 10 juta orang lagi perlu segera untuk pergi mendapatkan booster. Dapatkan booster, tuan-tuan. Terutama kalau saudara adalah anak kepada bapa yang telah berusia 60 tahun ke atas. Berikan sedikit waktu untuk memujuk ibu bapa anda menyertai booster. Ruangkan masa untuk bawa mereka ke booster. Kalau saudara dulu kata tak boleh bantu ayah dan ibu kerana jaraknya jauh, ambil cuti. Pulang, bawa mak ayah booster. Kalau saudara berada di perantauan, ibu ayah saudara berada di kampung, bawa dan booster. Kerana saya bimbang, tuan-tuan. Kerana kita tak, kalaulah Amerika dan Eropah mengalami ledakan kes kerana apa yang disebut sebagai fenomena cuaca, di mana pada masa yang sama cuaca sejuk yang ekstrim akan menyebabkan flu. Jadi tubuh, antibody dalam tubuh bekerja juga untuk menangani flu. Dalam waktu yang sama, negara sejuk juga diserang oleh varian Omicron. Menjadikan tahap keupayaan tubuh mereka jatuh lebih rendah. Kerana antibody terpaksa bekerja menghadapi satu adalah virus konvensional yang disebut selesema. Yang satu lagi adalah varian COVID-19. Apa yang saya bimbang, tuan-tuan, kerana kita ada tempoh yang panjang lagi, iaitu selama 3 bulan untuk mengakhiri Tungkujuh. Kita tak tahu, tuan-tuan, Allah dah bagi kita petunjuk bahawa hayunan yang pertama daripada 6 ayunan yang dijangka akan melanda Malaysia sepanjang Tengkujuh hingga hujung bulan Disember ni adalah ayunan hujan perlahan pada 14 hari bulan. Kemudian 18 dan 19 hari bulan hujan lebat di Banjaran Titiwangsa menyebabkan Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang ditenggelami air. Kalaulah banjir besar melanda seluruh negara, tuan-tuan, kita akan terpaksa berhimpun di PPS, Pusat Perpindahan Sementara. Pusat perpindahan sementara yang ada di Malaysia, benaannya sangat konvensional. Dia dibina pada era sebelum COVID-19 ada. Penjarakan, kadar dia muat tempat,
penyusunan orang yang berada, percampuran kanak-kanak, dewasa dan adanya terpaksa dilaksanakan sebab dia darurat. Bila berlaku bencana, tak boleh lagi sebab setengah orang akan habis handphone, setengah orang handphone tenggelam dalam air. Kita tak boleh buat lagi My Sejahtera pada pintu masuk PPS. Katalah PPS banjir kali ini menjadi fenomena dan pada waktu yang sama varian Omicron melanda. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita berhadapan dengan masalah pertempatan banjir, iaitu bencana alam yang berada di luar daripada kawalan kita. Tetapi untuk mendapatkan dos ketiga, masih lagi dalam kawalan kita. Di mana kita boleh pergi sekarang dan ambil dos ketiga, booster. Supaya kalaulah cuaca memburuk pada Januari, Februari dan Mac, terutama kepada warga tua. Saya rayu kepada anak-anak orang Kelantan, anak-anak orang Terengganu, anak-anak orang Pahang, anak-anak orang Johor. Anak-anak orang Perak di Kuala Kangsar dan Bagan Datoh. Orang Kedah pun selalu kena juga benda ni. Anak-anak orang Sarawak, kerana Sarawak, Sabah juga disenaraikan sebagai kawasan banjir selalunya. Malah Sabah terdedah pun pada ribut. Pujuk ibu bapa anda. Pujuk, jangan pujuk saja. Kalau perlu ni, saudara kan suka cuti. Dulu kan saudara selalu kata, tak jumpa mak ayah jadi rindu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Saudaralah anak yang paling soleh dan solehah kalau tengok dekat FB dengan IG dan media sosial. Gambaran bahawa begitu ramai ahli syurga boleh dilihat setiap kali rakyat Malaysia melahirkan kerinduan pada ibu bapa. Beri sebahagian kasih sayang kali ini dengan memberitahu pada ibu bapa booster. Beritahu mak ayah booster. Kerana kita bimbang Omicron datang melanda negara kita serentak dengan tengkujuh yang dijangka buruk tahun ni. Kalau kita dah lihat ayunan pertama, kita bolehlah menerima isyarat. Alam telah bercakap dengan amaran yang awal bahawa kami akan datang kepadamu dengan keadaan yang lebih buruk sesuai dengan perubahan iklim dunia. Jadi kita ada lagi 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini bukan kata saya, kata Met Malaysia. Akan berlaku 6 tumpahan hujan lebat bagi tahun tengkujuh tahun ni. 6 tumpahan hujan lebat yang hanya akan berakhir pada penghujung Mac. Itu sajalah yang saya stream hari ini. Saudara dah tengok banyak visual yang foto-foto dan keratan laporan yang saya ambil sebagai menyokong data dan fakta yang saya sampaikan. Kita capai 1,000 berapa orang tadi? Ini yang paling tinggi yang kita share. Dan saya harap saudara semua mempunyai aspirasi seperti saya. Tuan-tuan, saya tak fikirlah kita orang mazhab Syafi'i ni skip doa iftitah. Allahu Akbar. Kita akan baca doa iftitah. Doa iftitah ni, walaupun sunat kita baca, kita mazhab Syafi'i kita baca, tuan-tuan. Apa yang kita sebut dalam doa iftitah kita sesungguhnya, seluruhnya hidupku, matiku dan segala ibadahku semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kita memang orang yang dah berserah pada Allah Ta'ala. Kita semayang 5 kali sewaktu tu, tuan-tuan, tanda ketakwaan dan penyerahan kita. Tetapi doa mesti diusahakan dengan ikhtiar. Mengambil vaksin, tuan-tuan, tidak satu pun menggambarkan kita membelakangkan agama. Tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh mana-mana ulama muktabar secara individu atau secara berkelompok mengatakan vaksin ini haram. Dia adalah darurat, tuan-tuan. Jadi jangan tonggang agama dan jangan, tuan-tuan, apa yang berlaku di Eropah? Kedegilan di Eropah berlaku kerana sekularisme. Pandangan sekular mereka. Kerana di Eropah, kemarahan golongan sekularisme kepada anti-sains. Ingat, kenapa kita orang Islam nak meminjam pandangan Eropah yang sangat degil. 40% rakyat Amerika yang degil. Kerana sekularisme memberi freedom kepada individu. Iaitu apa yang dipanggil sebagai self-centric. Kerana saudara faham, semua faham-faham individu, sama ada dia adalah Dadaism, dia adalah Existentialism, dia adalah self-centric, dia adalah antisosial, dia adalah Scientology. Semua benda-benda ini diasaskan oleh kumpulan sekular. Gerakan anti-vaksin di Eropah menggunakan segala pandangan data kerana nak mempertahankan apa yang mereka sebut bahawa Existentialism, aku wujud kerana aku wujud, iaitu kerana keakuan aku. Tak perlu biar mereka menunggangi kita, tuan-tuan. Pandangan sekular yang tidak berasaskan agama menunggangi kita. Kerana kita ada satu pandangan agama adalah usaha dan doa. Tuan-tuan, tentang doa ni, tuan-tuan, bukan hari ni, tuan-tuan. Hari tuan-tuan sihat pun, tuan-tuan baca doa iftitah. Dulu masa mewah pun, tuan-tuan. Tuan-tuan bonus apa-apa pun. Tuan pernah bangun pagi, Allahu Akbar, doa iftitah saudara baca.
Saudara nak pergi menikah, Allahu Akbar, hari yang paling menggembirakan. Hari saudara naik pangkat pun tuan-tuan, Allahu Akbar, doa iftitah lah yang kita baca. Doa iftitah dah sebut dah. Berarti tuan-tuan, ketakwaan kita tidak diuji oleh waktu ketika kita susah. Ketika kita senang pun, iftitah telah mengajarkan kita bahawa sesungguhnya hidupku, matiku dan ibadahku semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi janganlah kerana kita pergi nak ambil vaksin, kita dianggap sebagai orang yang tidak berserah kepada Allah. Dia adalah usaha. Dia adalah usaha, tuan-tuan. Jadi saya fikir kata sama seperti saya. Bukanlah di waktu COVID ni je, tuan-tuan. Waktu kita makan Panadol kerana kita rasa lenguh. Waktu kita pergi jumpa orang urut kaki kerana kita rasa saluran darah kita tak bagus. Waktu kita pergi berbekam kerana ikut sunnah Nabi kerana bekam dapat mengeluarkan toksik dalam tubuh. Sebelum semua usaha ni tuan-tuan, tuan-tuan adalah orang yang membaca doa iftitah. Itulah doa iftitah yang berada dalam solat bagi kita orang mazhab Syafi'i. Ditambahlah lagi kalau tuan-tuan rajin berdoa di selepas solat. Apa yang saya sebut adalah tidak sedikit pun membelakangkan rasa takwa kita kepada Allah SWT dengan ambil vaksin. Saya tak suruh kata solat tidak dapat melindungi kita. Dalam solat kita dah mohon dah, tuan-tuan. Malah kita berserah pun. Iftitah datang dulu daripada Al-Fatihah bagi orang mazhab Syafi'i. Iftitah datang dulu daripada doa selepas solat. Iaitu tanda mulakan solat ni sesungguhnya hidupku, matiku dan segala ibadahku adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Hari senang, hari susah. Jadi bukanlah saya kata waktu COVID ni je, tuan-tuan, kita menjadi seorang yang tiba-tiba mengatakan berserah pada Allah. Tak ada, tuan-tuan. Selama ni, tuan-tuan, pada hari tuan-tuan senang pun. Selagi tuan-tuan orang yang bertakwa dengan bersolat 5 kali sehari, tuan-tuan adalah orang yang beriftitah 5 kali sehari. Iaitu telah menyerahkan hidup. Cuma ini masuk usaha, tuan-tuan. Dia sama seperti mana ketika kita rasa kaki kita patah, tuan-tuan. Kita akan pergi membetulkan patah kaki kita kerana itu adalah ikhtiar. Kita terkehel, kita betulkan kerana itu adalah ikhtiar. Tuan-tuan rasa badan tuan-tuan ada toksit. Maka tuan-tuan pergi buang toksit dan tuan-tuan sama ada dalam bentuk nyah toksit moden ataupun saudara pergi berbekam. Semuanya adalah usaha. Buat masa sekarang, tuan-tuan, sekiranya ada usaha yang jauh lebih baik dan boleh membuktikan kita boleh mengatasi jangkitan ni, kita akan ikut. Tapi buat masa ini, sains telah mendahului benda-benda yang lain dengan menyebut bahawa vaksin adalah cara yang terbaik. Dan sains juga mengatakan bahawa vaksin selepas premium 2 dos tidak mampu menangani jangkitan yang seterusnya. Sama ada Delta, Alpha, apatah lagi datang Omicron yang menggila ni. Saya rayu pada tuan-tuan, ini saya stream, tuan-tuan, dengan perasaan kasih sayang. Saya betul-betul tak mahu melihat negara ini melalui satu lagi period di mana krisis kesihatan menjadi sebahagian daripada sesuatu yang terpaksa mengembalikan kita mundur ke belakang. Tuan-tuan, Amerika sampai hari ini, tuan-tuan, Presiden belum lagi menyatakan tarikh sidang akhbar. Kes dah sampai 500,000, 480,000 lebih. Berarti Presiden berada dalam keadaan apa yang dicakapkan pada rakyat. Kalau Presiden mengambil langkah menutup Amerika dalam seminggu ni saya dah beritahu saudara kan, tiada hari yang saya tidak menonton CNN. Kerana sebagai orang yang menonton CNN daripada 2002, tuan-tuan, masuk 20 tahun dah sebagai newsman. Saya adalah penonton CNN, saya penonton BBC, saya penonton Al Jazeera dan saya adalah penonton CNA. Saya baca 60 rencana sehari, tuan-tuan, rencana mengenai berita. Rencana 20 domestik, 40 antarabangsa untuk mengekalkan kapasiti saya sentiasa be updated. Saya tak pernah ada satu takah di mana saya panjat maklumat. Saya nampak ke bawah sangat dahsyat. Kecuali saya nampak akan datang keadaan yang sangat buruk apabila wabak Omicron yang melanda berkombinasi dengan bencana alam tengkujuh tahun ini. Krisis kesihatan ni akan meletakkan keadaan akan menjadi bertambah buruk. Satu, pertama, kalau saudara dah maki hamun segala macam kerana banjir di Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Saudara bayangkanlah, kalaulah banjir itu datang ketika COVID juga melanda dengan dahsyat, bagaimana kita nak mengatasinya? Kita kekurangan tenaga penguat kuasa. Orang awam nak pergi nanti akan ada kekangan kerana SOP COVID-19. Kita tidak mempunyai PPS yang cukup. Kita tidak mempunyai banyak fasiliti untuk melaksanakan misi bantuan. Jadi saya takut kita kena double trouble. Iaitu kita panggil sebagai bencana berganda. Jadi pastikanlah, tuan-tuan, sementara belum datang bencana berganda, kerana kalau kita tengok ayunan hujan 20 dan 29 dan 30 hari ini, kita tengok update nanti. Siapa yang ada update lah di mana hujan, di mana banjir. Saudara bayangkanlah juga bagaimana pada waktu itu.
Kalau di Kelantan, kadar pevaksinannya sangat rendah. Ibu ayah kebanyakannya tak mau vaksin. Kalau di Lembah Kelang, kadar pemvaksinan melebihi daripada angka yang dijangka. Iaitu sangat tinggi. Negeri Sembilan juga sangat tinggi. Di Sabah dan di Kelantan adalah dua negara yang rendah kadar pemvaksinan. Dan negeri-negeri ini juga, dua negeri dan wilayah. Sabah adalah wilayah dan Kelantan adalah negeri yang kadar pemvaksinannya rendah. Kelantan akan terdedah pada banjir. Kerana Kelantan adalah hotspot banjir bagi setiap kali musim tengkujuh. Jadi kita bimbang kalau kali ini Omicron melanda. Bila banjir, tuan-tuan, kita tak boleh buat sekatan rentas negeri. Bila kita lepas saja rentas negeri, tuan-tuan, kita akan membiarkan virus yang masuk daripada KLIA yang kemudiannya tersebar di Lembah Kelang sebagai spot utama akan dieksport keluar kerana misi bantuan bencana alam. Malah sekarang pun dah boleh dieksport kerana kita tiada larangan rentas negeri. Jadi tuan-tuan ambil vaksin kerana kita tak pasti sama ada kita akan menjadi negara yang bagaimana. Tetapi per individu sekurang-kurangnya lebih bersedia untuk dijangkiti tetapi dengan mild. Kita mohon tidak. Tapi tuan-tuan, pandanglah senario terburuk. Jadi itu saja rayuan saya pada tuan-tuan. Daripada tuan-tuan sendiri pula tu, pujuklah diri tuan-tuan untuk meluangkan sedikit masa untuk mengambil dos ketiga booster. Sekiranya saudara telah pun melebihi 3 bulan. Kerana booster dah dibuka sekarang kan. Saya pun tak payah tunggu Februari. Saya merancang untuk ambil booster sebaik saja kami bercuti. Itu saja tuan-tuan. Saya fikir kata bukan masa untuk kelahi. Tak kira lah dengan siapa pun tuan-tuan. Ini masa untuk berkasih sayang. Kita pesan-memesan pada jalan kesabaran dan pesan-memesan pada jalan kebaikan. Tiada pun sedikit tentang pesan tentang booster menjadikan kita kurang bertakwa. Tiada sedikit pun istilah tentang vaksin menjadikan kita orang yang tidak reda dan tidak berserah pada Allah. Macam saya beritahu pada tuan-tuan, sekarang ni pun kalau kita solat tuan-tuan, bukan doa saja, doa iftitah tu kita baca tuan-tuan, kita rasa nak menitik air mata. Cuma kita kawal sebab kita takut solat kita seterusnya terjejas dengan sebab. Sebab kita rasa bahawa inilah penyerahan yang betul-betul pada waktu yang sangat sukar. Dulu baca doa iftitah ni tuan-tuan nak cepat nak masuk Al-Fatihah je. Satu kita tak faham makna, satu kita tak menghayati makna. Sekarang kita baca doa iftitah ni tuan-tuan barulah kita tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Dan kenapa mazhab Syafi'i mengatakan dia adalah sunat dan secara amalannya tuan-tuan tak ada orang skip iftitah. Jadi jangan menganggap vaksin adalah penghalang kepada keimanan kita. Jangan anggap vaksin ini mengambil vaksin bererti kurang rasa takwa kita pada Allah. Tuan-tuan, ketakutan kita kepada Allah ada di mana-mana, tuan-tuan. Betul, tuan, takut. Apabila berjanji kita munafik pun, tuan-tuan. Kadang-kadang kita janji dengan kawan segelas teh. Allah rasa bersalah gila, tuan-tuan. Kerana Allah dah sebut, apabila mereka berjanji, dia mungkin itu ciri orang munafik. Berkhianat, tuan-tuan, apabila dia riba amanah, apabila dia berkhianat. Berbohong, tuan-tuan, apabila dia berkata-kata dengan tidak benar. Itu pun kita takut, tuan-tuan. Apatah lagi kita nak gambarkan tentang apalah dengan vaksin ni, tuan-tuan. Kita nak bergambarkan diri kita sebagai orang yang tidak redha akan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menerima banyak benda daripada Barat. Sama ada kita suka atau tidak. Malah saya stream dengan saudara ni pun adalah stream yang diasaskan oleh seorang yang bernama Mark Zuckerberg. Dia seorang yang Barat. Dan inilah antara satu-satu Yahudi yang tidak menyertai komuniti Yahudi. Tapi orang boh jugalah dia Yahudi. Dan inilah satu-satu Yahudi yang dipulaukan oleh Yahudi Amerika. Sebab itu Zuckerberg menjadi sasaran Kongres. Zuckerberg satu-satunya seorang Yahudi yang menjadi sasaran pembenci-pembenci musuhnya daripada kalangan Yahudi. Kerana dia adalah Zuckerberg yang menguasai pasaran ekonomi advertising. Yang sebelum ini dikuasai oleh para Yahudi yang lain dalam Time Warner AOL. Kita pakai semua platform. Yahudi juga berkrisis sama mereka kerana mereka adalah orang yang tamak akan wang. Tapi tak ada masalah tentang apa yang disebut sebagai vaksin ni adalah konspirasi. Berhenti sekejap tentang konspirasi, tuan-tuan. Semalam, satu staf saya ajak berbual lama sambil belanja saya Maggi. Belanja Maggi dia masak lah. Bertanya saya beritahu pada dia. Satu perkara yang kamu kena jauhkan ketika kamu berusia 22 tahun adalah perkataan konspirasi. Satu perkara pertama yang kamu kena baiki diri kamu untuk mengharung hidup yang lebih panjang dan menjadi seorang yang relevan kepada diri kamu dan kepada orang lain. Saya kata mengajilah tentang fakta. Mengaji tentang fakta ada dua, tuan-tuan. Kalau ambil konsep mengaji tentang fakta dalam Islam adalah tabayun. Iaitu ia mestilah benar dan merujuk kepada kebenaran.
Kalau nak mengaji fakta tentang Inggeris, pegang dalam sekular, pegang juga pada tabayun. Iaitu mereka datang bawa berita dan berita tersebut benar. Bagi saya tahu pada saudara, data dan angka yang saya kongsi adalah data yang telah pun boleh saya klasifikasikan. Saya bertanggungjawab dunia dan akhirat. Berdiri saya di padang pasir dengan matahari yang sejengkal. Kalau saya berkongsi dengan saudara adalah data yang palsu. Saya datang untuk stream saudara bukan kerana saya nak view. Saya berkongsi dengan saudara setiap hari, tuan-tuan. Kebimbangan utama saya adalah menanti pukul 4 dan menanti pukul 9. Yang membuatkan saya akan rasa selesa selepas stream. Setelah saya berkongsi pada saudara. Benda-benda yang saya kata Allah lega. Kerana saya dapat berkongsi berita-berita yang boleh menjadikan saudara membaiki diri, membuat persediaan diri. Yang kita semua menjadi lebih baik dan lebih kuat apabila kita berdepan dengan bencana. Itu saja. Saya tak mau panjangkan cerita. Tapi saya beritahu pada saudara, mempercayai sains tidak akan mengurangkan ketakwaan kita. Betul, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan benar-benar orang bertakwa, orang ni kalau dia betul-betul mengaji agama, tuan-tuan, dia betul-betul faham. Yang duk sembang pompang pasal konspirasi ni pun, tuan-tuan. Nak panggil bawa menghadap, suruh dia baca surah dan terjemah Asbabun Nuzul pun dia tak faham. Dia cut and paste dia, letak cut and paste dia tak. Sebab tu saya kata kalau orang mengaji agama yang tinggi. Seperti Habib Ali Syekh Zainal Abidin. Bila orang tanya dia, Habib, apa pandangan Pak Habib tentang vaksin? Dia jawab dengan mudah. Tanyalah kepada mereka yang ahli. Berarti percayai mereka yang ahli. Apabila orang yang ahli telah mengatakan ini adalah fenomenanya, maka apa yang menjadi masalah? Seorang ulama yang mempunyai ilmu yang hebat, Habib Ali Zainal Abidin, apabila ditanya oleh para wartawan yang cuba melaga-lagakan beliau dengan para saintis, dia kata, tanyalah kepada yang ahli, iaitu para saintis, para doktor, para mereka yang faham tentang penyakit ini. Okey? Terima kasih.